warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini sambung baca kitab Intibati Ihya Ulumuddin berkaitan dengan halal dan haram. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Halal itu terang nyata, haram itu terang nyata jelas haram, dan yang sama-sama di antara halal dan haram itu nama dia syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Tingkat halal dan haram. Jadi halal dan haram ni pun dia ada tingkat dia. Hendaklah diketahui bahawa segala sesuatu yang haram itu buruk dan keji. Sesuatu yang haram itu buruk dan keji. Yang haram ni satu yang Allah tak redha, bertentangan dengan hukum syarak, itu nama dia haram. Dan sesuatu yang haram tu dia buruk dan keji. Tak ada pun benda yang haram ni yang baik. Ada tak benda yang haram tapi benda tu baik? Dia mesti ada kesan buruk dan keji. Contoh judi. Walaupun orang yang dapat menang nombor ekor tu dapat 10,000, 20,000, tapi dia buruk dan keji sebab ada satu pihak rugi. Contohnya dalam bab makanan sama juga, haram makan babi sebab ada satu yang buruk dan keji pada babi. Jadi yang haram dan yang satu yang haram tu dia buruk dan keji. Tetapi sebahagiannya ada yang lebih buruk dan lebih keji dari yang lain. Ada tingkat-tingkat dia. Demikian pula dengan sesuatu yang halal itu baik dan bagus. Kalau halal, benda tu baik dan bagus. Dan atas lagi halalan thayyiban, halal dan baik. Tetapi sebahagiannya ada yang lebih baik dan lebih bagus dari yang lainnya, bahkan lebih suci serta lebih bersih dan lebih murni dari yang lainnya. Dalam tingkat air pun ada juga. Air mutlak, kan? Betul, air musta'mal, mutanajis, musyammas. Ada tingkat-tingkat. Oleh itu, seseorang yang menghindarkan diri dari segala benda yang haram terdapat beberapa keadaan. Ada yang takut melakukan perkara yang haram sesuai dengan apa yang telah difatwakan oleh alim ulama. Jadi satu orang yang hindarkan diri dia daripada perkara yang haram ni ada beberapa sebab, ada beberapa keadaan. Ada yang takut melakukan perkara yang haram sesuai dengan apa yang telah difatwakan oleh para alim ulama. Ini haram, jadi dia pun tinggalkan. Ada yang takut menempuh jalan yang diragui. Jadi dia takut sebab ini diragui. Dia nak masuk syubhah tapi nak masuk haram. Kerana ianya mungkin akan membawa kepada jalan yang haram, jadi dia ragu. Bahkan ada pula yang walaupun jelas tiada kesamaran lagi tentang kehalalannya, bahkan ada pula yang walaupun jelas dan tiada kesamaran tentang halal dia. Ini keadaan orang yang menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Ada yang bila kata benda tu haram, dia tak nak cerita lah. Ada orang pula dia duk gedah-gedah, tapi benda tu sampai ada kesamaran, dia tinggal. Belum sampai tahap, kalau dah tahap ni haram, orang tinggalkan. Ada yang kesamaran, ada tak kira, dia kata boleh ni sebab dia sama-sama. Tapi ada orang dia tinggal sebab dia takut masuk menuju ke jalan yang takut haram. Namun bahkan ada pula yang walaupun jelas tiada kesamaran lagi tentang kehalalannya, namun masih takut-takut.
Ada pula walaupun jelas tiada kesamaran tentang halal, dia jelas lah ni halal, tapi oleh kerana tahap dia ni orang yang warak, contoh dia nak makan kedai tepi jalan contoh, dia tengok tukang masak ni dia macam ni kan, walaupun kedai tu dia tengok ada tanda Cok Jakim contoh kan, kita tengok semua orang dalam tu Tok Haji makan dalam tu. Namun masih takut-takut kalau perkara itu akan membawanya kepada perkara-perkara yang haram. Jadi tengok keadaan seseorang tu, dia boleh meninggalkan haram, kadang-kadang dia takut, kadang-kadang dia sebab dia warak kan, dia tinggalkan. Kalau orang yang tak apa-apa nak warak ni, dia kira tu kan. Golongan yang terakhir ini ialah mereka yang meninggalkan sesuatu yang dibolehkan semata-mata kerana takut kepada sesuatu yang dilarang. Ada satu orang tu, orang panggil dia Pak Sumi di Kedah kan, hari-hari dia puasa kecuali hari-hari yang diharamkan. Bila orang tanya kenapa dia puasa, hari-hari dia puasa, daripada muda dulu dia puasa. Jadi dia punya badan pun slim, maintain, tak ada pun macam ni. Jadi dia kata sebab dia tak nak, dia takut makanan-makanan yang syubhah masuk dalam perut dia. Jadi golongan yang terakhir ini adalah mereka yang meninggalkan sesuatu yang dibolehkan semata-mata kerana takut kepada sesuatu yang dilarang. Dia takut. Jadi orang berjaga-jaga ni, di antara mereka ada orang yang bukan hanya takut melaksanakan sesuatu yang tidak berdosa, tetapi takut kalau memperolehinya, iaitu dia melaksanakannya bukan kerana Allah atau tidak didasarkan kepada takwa kepada Allah. Ada antara mereka yang bukan hanya takut melaksanakan sesuatu yang tidak berdosa, tapi dia takut kalau apa yang dia buat tu bukan kerana Allah kan. Ada orang contoh dia lari daripada bayar cukai, dia bayar zakat, tapi takut niat dia lari dibayar zakat tu bukan atas dasar takut kepada Allah ataupun dasar takwa, tetapi atas dasar bazir pada aku bagi bayar cukai ni, baik aku bayar kan? Baik aku bayar apa? Zakat. Jadi macam kita mungkin tak nampak benda tu. Macam doktor kata, ni kalau dah macam ni baik buat apa? Baik diet kan? Diet puasa. Jadi kita pun daripada aku doktor suruh diet, baik aku puasa. Jadi kalau orang yang betul-betul kerana Allah ni, benda tu dia risau, dia takut. Aku ni sebenarnya sebab doktor suruh ke, sebab alang-alang diet ke, ataupun memang aku buat ni untuk mendekatkan diri aku kepada Allah. Sebab ramai juga dengar kan, pada bayar cukai baik bayar ya, tapi tak ada masalah, cuma kita nak betulkan niat kita tu kan. Jadi ada orang dia macam tu, dia bukan hanya takut kepada Allah, tapi takut kalau dia buat tu bukan tidak berdasarkan pada takwa kepada Allah. Ada suatu cerita tentang seorang ulama yang bernama Ibnu Sirin. Ia meninggalkan wang sebanyak 4,000 dirham untuk seorang rakan kongsinya, sebab hatinya merasa kurang selesa dan ragu-ragu. Padahal seluruh alim ulama ialah sepakat bahawa perkara itu tidak perlu dilakukan. Dia rakan kongsi, maknanya dia pakat bagi sama. Tapi dia rasa macam mungkin
Aku akan kongsi tapi kerja banyak dia yang buat. Jadi dia tak, dia bagi semua. Ini orang tahap dia macam tu. Tahap dia macam tu. Macam kita baca kisah apa, Tok Kenali, dia nak pijak rumput pun dia rasa dia nampak makhluk Allah. Dia nampak dia seolah-olah macam dia menzalimi rumput tu pula. Tak kan, dia punya makom dia macam tu kan. Cucu dia cerita kan, dalam kisah Tok Kenali, dalam YouTube pun ada kisah cucu dia cerita kan. Cucu dia pun mungkin dapat cerita tu, benda tu sampai dia nak sembahyang, dia bersihkan, dia ada luka kaki, dia bersihkan, ada macam ada mungkin lah ulat ke apa kan, dia bersihkan sembahyang, betul kan, habis kan dia letak balik. Mungkin tahap dia macam tu. Dan tahap kita ni tak peduli benda-benda tu kan. Ada orang nyamuk gigit, alamak, kesian pula nyamuk ni kan, aku tampar dia kan, macam mana lah anak dekat rumah kan. Contoh mikir macam tu lah. Tapi kalau tahap kita, tahap ni tak boleh nak buat benda tu, tak boleh nak buat sampai masa makom tu macam tu kan. Dia orang sebut orang yang arifin. Dia makom orang yang arifin. Dia meninggalkan wang sebanyak 4,000 dirham untuk seorang rakan kongsinya sebab hatinya merasa kurang selesa dan ragu-ragu. Padahal seluruh alim ulama sepakat bahawa perkara itu tak perlulah dilaksanakan. Kau kongsi, ambil lah. Rakan kongsi bagi separuh kan. Ada pula sebagian orang salaf yang memiliki 100 dirham yang masih disimpan oleh sahabatnya. Setelah wang itu diberikan kepadanya, ia hanya mengambil 99 dirham sahaja. Ia takut menerima 1 dirham lagi sebagai pelengkap jumlah yang patut diterimanya, sebab khawatir kalau dia menerima suatu tambahan yang tidak dibenarkan dalam agama. Dia ada 100 dirham, tapi dia takut 100 dirham tu sebagai pelengkap je. Takut sebenarnya 99. Macam kita beli barang sekarang, mana ada ni sen-sen tu. Kalau 94 sen belakang tu, 90 sen belakang tu, tengok apa berlaku ni kan? Kalau yang orang yang macam ni, tak kira dia tak berani dah tu. Ini kalau isi minyak kan, 95 ada sen belakang tu dia melainkan. Tapi kalau kita tak apalah, kita sendiri pun meretoi, tak ada masalah. Tapi kalau balik tu terpenuh, kalau seorang 3 sen dia ambil satu hari berapa kan, tak jadi jutawan. Macam satu kisah yang orang kerja bank dulu tu kan, kerja kerani bank tapi pakai kereta Ferrari. Rupanya dia ambil daripada sen, 1 sen, 2 sen tu, lama jadi jutawan. Ada pula antara mereka yang bila berniaga selalu saja mengurangkan sebiji dari sukatan yang sebenarnya dalam di waktu dia membeli sesuatu dari orang lain, tetapi sentiasa menambah sebiji apabila menjualnya atau menimbangnya untuk pembeli. Kalau dia beli pula, ini jenis orang yang dia nak jaga, dia takut bentuk orang kata betul lah, tepat lah tu, tak berani. Dia tahan macam tu. Apabila dia berniaga, selalu saja dia kurangkan sebiji dari sukatan yang sebenar di waktu dia beli sesuatu. Timbang 3 kilo contoh, ada lebih tu, tak nak dia biar kira 3 kilo, tapi dia dapat tu 2 kilo berapa kan? Pada dia tu selesai masalah.
Lepas tu bila dia jual pula 3 kilo tu, biar dia lebihkan sikit tak apa. Dia takut mana lah tahu dalam pada tu, dekat perimbang tu ada pasir ke masuk kan, dia takut. Ataupun masa tu benda tu baca tak apa nak ni. Jadi dia kalau dia beli, dia berniaga. Bila dia nak beli dapat barang tu, biar dia kurang apa, tapi dia jual biar orang dapat lebih pun tak apa. Orang berniaga hari ni wallahu a'lam, timbang ke ujung tu dia ada lebih-lebih sikit, dia cincai ke genar terus. Ada di antaranya pula ada yang sentiasa berhati-hati berkaitan apa yang diberikan oleh orang lain, sekalipun hukumnya halal menurut fatwa yang diperolehinya. Ini dilakukan semata-mata kerana takut. Kalau yang demikian itu, ia membuka pintu untuk membuat kekurangan dan penghinayaan orang lain, dan dirinya akan biasa menerima kelebihan dan meninggalkan sifat wara'. Saya ulang balik. Di antaranya pula ada yang sentiasa berhati-hati berkaitan apa yang diberikan oleh orang lain, sekalipun hukumnya halal menurut fatwa yang diperolehinya. Ini dilakukan semata-mata kerana takut. Kalau dengan demikian, ia membuka pintu untuk membuat kekurangan dan penghinayaan orang lain, dan dirinya akan biasa menerima kelebihan dan meninggalkan sifat wara'. Dia takut. Ini orang wara', dia takut dia meninggalkan sifat wara'. Malah ada antara orang-orang salaf itu yang disebabkan perasaan takutnya kepada Allah SWT, enggan menggunakan debu yang melekat di dinding rumah yang didiaminya, kerana rumah tersebut adalah rumah sewa yang dimiliki oleh orang lain. Dia nak debu melekat kat dinding, dia nak gunalah untuk tayamum contohnya. Aku nak guna ni, debu ni memang aku duduk rumah ni, tapi rumah ni rumah orang lain, aku sewa. Tak berani, sebab dia orang yang takut. Perasaan takut daripada Allah SWT. Apakah kita kira kalau rumah sewa tu kan, musim buah kita dah punya kan. Lepas tu tuan rumah datang ambil, kita pula marah. Aku sewa rumah ni dengan pokok-pokok ni, aku lah makan. Yang ni kisah ni orang salaf dulu tak nak dia, sebab perasaan takut dia kepada Allah SWT, enggan menggunakan debu yang melekat di dinding rumah yang didiaminya, kerana rumah tersebut adalah rumah sewa yang dimiliki oleh orang lain. Macam mana kisah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, bila anak dia nak berurusan dengan dia, pergi pejabat dia, waktu tu bukan waktu pejabat lah dia, dia padamlah berita dia tu, sebab berita ni untuk kegunaan kan. Kalau berita dia dah untuk urusan peribadi, dia pasang berita dia kan. Kadang-kadang ada orang dia hantar anak dia sekolah pakai biar kesihatan hantar anak dia, contoh kan, hantar anak ke sekolah. Ini kalau orang wara', dia memang tak ada lah macam kita ni, memang dah boleh gulung gili pula. Sempat pula meninggal tengok orang tua kan, menggunakan kenderaan yang bukan itu. Itu kalau kita ni dah memang lah, itu kata dia tahap orang yang kata halal dan haram ni, dia ada peringkat dia lah. Orang yang takut kalau kita fikir balik kan. Mudah-mudahan Allah ampunlah dosa-dosa kita kan. Kadang-kadang kita bekerja ni kan, ada yang banyak kan.
Pernah diriwayatkan bahawa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada suatu ketika di hadapannya disungkat minyak kasturi untuk seluruh kaum muslimin. Beliau menutup hidungnya sehingga tiada sedikit pun dari bau minyak itu masuk ke dalam lubang hidungnya. Masya Allah. Tadi kisah yang berita tu ni kisah kasturi. Jarang dengar ni. Kisah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni khalifah yang dia bukan zaman Khalifah Rashidin ni, tapi khalifah yang kerajaan Islam juga, tapi yang dah hujung-hujung lah. Tapi dia terkenal dengan sifat dia yang wara. Dia satu orang yang alim, wara. Satu ketika di hadapannya disungkat minyak kasturi. Minyak kasturi ni maknanya minyak wangi ya, orang wangi. Beliau menutup hidungnya sehingga tiada sedikit pun dari bau minyak itu masuk dalam lubang hidung. Mana masa disukat tu bernafas ke mulut ke kot? Kan? Untuk nak bagi kaum muslimin, nak bagi rakyat ni. Setelah minyak wangi itu dijauhkan dari sisinya, ia menjawab persoalan rakan-rakannya dengan menyatakan, dia jauh kan, dia tak bau lah. Kalau dia tak bau lah, orang pun mesti kan, apa khalifah tutup hidung. Dia kata apa? Ya, apakah manfaat minyak wangi yang dapat diambil selain daripada bau dia? Minyak wangi ni apa orang ambil manfaatnya? Bau lah. Jadi manfaat daripada bau tu dia tak nak. Dia tak nak ambil manfaat daripada bau tu. Dia tak nak ambil manfaat sebenarnya untuk orang punya. Kita balik awal lah. Jadi dia tak nak. Dia tak nak ambil manfaat daripada, sebab dia tahu ni bukan hak dia untuk dia bau tu. Ni orang lain punya. Kita pergi ni habis bendi orang tu. Ini patah-patah orang beli pun. Potai dia picit-picit. Bertabik dia ambil yang lain. Oh ya. Itu kata kita baca, boleh lah kita baca kisah orang dulu, orang salaf. Picit, pak. Orang yang kedua nak beli, picit dia tak lentuk lah. Kita dah lentuk kan, lepas tu kita harap tak beli pun, tak apalah, boleh tempat lain. Yang bendi habis patah hujung. Nak tahu muda tu kan, yang try mata kucing tahu biji lah. Aduh ya, minta sebiji. Kejap lah kan Haji balik kan, Haji boleh lupa lah pula, makan dah 5 biji. Tapi mudah-mudahan adalah meredoi lah. Kita tu lah. Sebab benda ni ada komplain daripada penjual tentang bendi. Ada komplain. Dia kata datang bukan nak beli, dia bantai patah. Pam. Yang habis yang patah, yang tak patah tu dah kembang dia punya. Orang komplain. Jadi maknanya apa? Maknanya penjual tu tak redha lah. Lepas tu datang orang kedua, apa patah-patah ni? Ada antara mereka ketika sedang menunggu seorang yang sedang azab. Setelah sampai waktu malam, orang yang ditunggu tadi benar-benar telah kembali ke rahmatullah dan meninggal. Lalu dia berkata, matikan saja lampu itu sebab ahli warisnya lebih berhak memiliki minyak yang ada di dalamnya. Kita tunggu kan. Sebab masa dia tunggu tu, orang yang azab ni, itu harta dia tu, berita tu, minyak tanah tu.
bila dah meninggal, dah lah jadi waris pada hari kita, sebab ini semua dah jadi hak waris, sudah lebih berhak. Hei. Itu sebab dia tengok makom kita. Makom kita makom mana? Ini makom orang yang warok. Jadi kalau orang yang makom warok, rokes lain. Ada juga kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam melihat cucu baginda yang bernama Hasan bin Ali mengambil sebiji buah kurma dari hasil sedekah ataupun zakat. Waktu itu dia masih kecil, berbudak, kan? Dia kira ambil lah. Tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, buang. Kurma itu pun dikeluarkan dari mulutnya. Abu Bakar As-Siddiq pernah memuntahkan dengan sengaja susu yang diberikan oleh seorang. Itu kisah Nabi tadi. Sebab tu bukan kita punya. Kita tak layak menerima sedekah, zakat tak layak. Ini bukan kita punya. Keturunan kita tak layak menerima zakat, menerima sedekah. Nak bagi hadiah, tapi bukan hak kita. Nabi suruh keluar. Kalau kita je dah, biar budak-budak, kan? Balun lah. Kadang-kadang lalu tepi, kan musim-musim rambutan, buah rambutan beruntai, kan? Sambil jogging, dia bawa jogging dengan cucu. Nak rambutan? Boleh kan? Bukan orang lain ni, kawan tu minta tak, tapi dia kan? Melainkan kalau tuan tak nak kata ambil lah, itu lain. Apa? Okey. Pernah berlaku lah Abu Bakar As-Siddiq pernah memuntahkan dengan sengaja susu yang diberikan oleh seorang hamba sahaya. Muntah dengan sengaja ni, sebab apa? Sebab susu tadi tu diberi oleh satu orang hamba sahaya, yang mana hamba tu dapat hadiah susu tu hasil daripada dia jadi tukang ramal. Meh, tengok tangan ini, esok ni esok ni kahwin bodoh ni. Jadi orang yang dengar tu syok lah. Contoh lah tu. Jadi dia pun dapatlah hadiah susu ni. Bagi Sayyidina Abu Bakar minum. Mana dapat ni? Tadi saya telek orang tadi, orang tu bagi apa? Muntahkan balik. Orang dapat duit, kawan-kawan dapat duit yang tak mana sumber. Apa, hari ni saya belanja open table. Mana dapat duit banyak-banyak ni bukan ni mahal ni, kita malam ni makan. Jangan tanya lah, kan? Kita pun jangan tanya makan je. Yalah. Tapi kalau orang warak, mesti dia nak tahu, kan? Pun ada accident tadi, kono pula nombor tu. Jadi kau dah kenyang, dah masuk baru cakap saya selamat dia, saya dah bakar dolok korek balik, kan? Ini kata sebab tingkatan orang lah, yang macam mana mereka ni menjaga untuk supaya tak masuk perkara-perkara yang haram, yang syubhah. Perkara ini beliau lakukan kerana takut sekiranya tubuh beliau dimasuki sesuatu yang haram atau benda yang haram, itu akan menyebabkan tubuhnya kuat.
Padahal jelas bahawa beliau meminumnya tanpa mengetahui asal makanan itu, dan dia sebenarnya tidak wajib mengeluarkan makanan tersebut dari dalam perutnya. Dah balik rumah, tiba ke kawan telefon, kau tahu tak tadi yang kawan kita belanja tadi? Aku baru tahu rupa dia dapat ekor, menang ekor baru ni. Aduh, ya ke? Tak wajib pun kita nak pergi korek kan? Namun demikian, mengosongkan perut dari suatu musuh adalah termasuk dalam sifat-sifat orang-orang yang sama seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu makom mereka yang menjaga orang yang wara. Sebagai ringkasannya ialah bila seorang itu berhati-hati terhadap dirinya sendiri dari segala sesuatu yang tidak baik, pastilah akan lebih ringan bebannya pada hari kiamat nanti. Sebab kita ni akan dipersoalkan daripada mana kita dapat. Tidak berganjak dalam hadis Nabi SAW, tidak berganjak kaki anak Adam di padang mahsyar nanti, melainkan ditanya dengan 4 perkara. Pertama, tentang umur. Allah Ta'ala bagi kita ni semua ada modal. Modal untuk kita hidup ni iaitu umur. Masing-masing ada modal. 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun, semua dah ada modal. Dengan modal ni, modal umur tadi, maka rolling kan? Jadi di akhirat nanti akan ditanya dengan modal tadi apa yang kita dah buat. Maka jawablah kan? Kena jawab satu-satu. Kalau tidak, tak berganjak kaki kita tu. Pertama, umur. Akan ditanya apa yang kita habiskan. Kemudian ditanya tentang nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi. Apa kita buat? Kemudian kita punya sumber kita, mana dapat? Kemudian ditanya pula mana dihabiskan. Maknanya pertama umur, kedua kesihatan, ketiga sumber kita, mana dapat, mana habiskan. Dan yang keempat iaitu berkaitan dengan ilmu kita. Kau tahu? Tahu. Apa kau buat dengan ilmu yang kau tahu tu? Saya tak buat apa-apa lah, ngah kan? Habis Arab ngah. Akan disoal. Tak berganjak kaki anak Adam, melainkan ditanya, akan dipersoalkan 4 soalan tadi. Sebagai ringkasannya, apabila seorang itu berhati-hati terhadap dirinya sendiri dari segala sesuatu yang tidak baik, pastilah akan lebih ringan bebannya pada hari kiamat nanti, dan timbangan amalan kebaikannya akan mengatasi amalan yang buruk. Oleh sebab itu, apabila kita telah mengetahui persoalan-persoalan yang semacam itu, hendaklah kita berhati-hati apabila menghadapinya. Bahkan kalau dapat, hendaklah perkara itu kita jauhkan dari hidup kita sama sekali. Jauhkan. Tak pasti, hashtag sekarang, tak pasti jangan kongsi. Berita dalam WhatsApp, tak pasti jangan kongsi. Begitu juga dengan sumber daripada yang kita dah masuk dalam perut kita ni, tak pasti halal haram, jangan ambil. Jiwa kita sentiasa berhati-hati dan nafsu kita akan terjaga. Tubuh kita akan menyingkirkan dan enggan mengambilnya. Wallahu a'lam. Itu berkaitan halal dan haram. Walaupun kita tengok benda tu halal tak, tapi kenapa dia macam saya nak Abu Bakar, benda tu tak wajib nak kena buat, kenapa dia korek juga, muntahkan balik, dipaksa muntah? Sebab makom dia tu makom warak. Orang yang warak macam tu lah. Kemudian peringkat syubhah. Ini minggu depan sambung insyaAllah.
Mudah-mudahan kita terhindar daripada perkara-perkara. Kalau ada, boleh kita istighfar, mohon Allah lindung kita daripada perkara-perkara yang kita langgar tadi kan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil waribu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'alum illah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil rahibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'alum illah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil rahibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'alum illah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.